Dari manakah sumber hutang kerajaan? Part 2. Okey guys, sebelum ni aku ada cerita dengan korang macam mana kerajaan mendapatkan duit untuk membiayai hutang-hutang dia orang. Macam kita tahulah, bila kita cakap pasal hutang ni, dia agak sensitif sikit sebab kita punya hutang pun dah berada di atas 1 trilion, campur liability dikatakan 1.5 trilion lah. Jadi untuk video sebelum ni aku ada ceritakan dengan korang yang bahawa hutang negara Malaysia ni dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertama adalah domestic borrowing. Domestic borrowing ni maksudnya kita pinjam daripada sumber-sumber dalam negara lah. Yang kedua pula adalah offshore borrowing. Offshore borrowing ni maksudnya kita pinjam daripada sumber dana luar. Dan apabila kita pinjam daripada domestic borrowing, kita akan bayar dalam duit kita lah, iaitu ringgit Malaysia. Tapi sebaliknya, kalau kita pinjam daripada offshore, kita akan bayar dalam bentuk mata wang yang kita pinjam tu. Contohnya macam kita pinjam dengan mata wang US dollar, jadi kita kena bayar balik lah dengan US dollar. Dari segi dasar dan juga polisi kerajaan, memang diorang nak memperbanyakkan dan melebihkan pinjaman domestik lah berbanding pinjaman offshore ataupun pinjaman luar. Antara sebabnya adalah, yang pertama ialah sebab kerajaan nak mengurangkan risiko lah. Bila kerajaan pinjam daripada sumber dalam negara ni, bermaksud default ke, kalau kerajaan tak boleh nak bayar hutang ke, still boleh nego lah kan. Macam pinjaman dengan adik-beradik. Jadi tak payahlah gelabah sangat kan. Berbanding kalau kita pinjam daripada contohnya dana luar, kalau kita tak mampu bayar, nanti kita kena bankrupt kan. Yang kedua pula, bila kita banyak meminjam daripada sumber dalam negara ni, jadi bermaksud duit tu pun tak keluar. Duit tu tidak mengalir keluar negara lah. Jadi duit tu pun kita bayar pun dia akan berlega-lega dekat negara kita juga. Jadi dari segi foreign exchange-nya, kita pun tak rugi apa-apalah. Sebab kalau banyak sangat duit kita keluar, ia akan menyebabkan mata wang kita jatuh. Dan aku ada cakap juga dalam video sebelum ni bahawa kebanyakan hutang domestik kerajaan ni dibiayai melalui government bond. Government bond ni dia ada dua lah, MGS ataupun kita panggil sebagai Malaysian Government Securities ataupun conventional bond. Yang kedua MGII, Malaysia Government Investment Issue. MGII ni adalah merupakan sukuk lah. Sukuk ni pun bond juga, tetapi dia adalah versi Islamik. Dan kedua-dua MGS dan MGII ni, dia meliputi sebahagian besar daripada hutang domestik kerajaan. Jadi bila kerajaan keluarkan bond, adalah pihak-pihak yang memegang bond tu, ataupun mereka ni kita katakan sebagai pelabur lah. Okey, siapakah yang paling banyak memegang bond-bond kerajaan? Okey, sebab itulah aku pernah cakap sebelum ni, iaitu antara pihak yang paling banyak memegang bond kerajaan adalah KWSP. KWSP ni dia adalah satu dana dalam negara kita yang memainkan peranan yang penting lah untuk negara kita. Disebabkan kita ada KWSP juga, membolehkan kerajaan berjaya mengurangkan pinjaman luar dan sekaligus mengurangkan risiko. KWSP je dia pegang daripada total pegangan bond kerajaan ni adalah lebih kurang 24-25% macam tu guys. Tinggi tu. Dan juga dia ada lah pihak-pihak lain, contohnya macam retirement fund, insurance company, bank negara pun dipegang juga bond kerajaan, banking institutions pegang juga, development and financial institutions pun pegang. Jadi itulah antara pemegang-pemegang bond kerajaan ni. Okey, sekarang kita masuk pula kepada hutang luar. Hutang luar maksudnya kerajaan pinjam daripada pihak luar lah. Dan biasanya bila kerajaan pinjam daripada pihak luar ni, kerajaan kena bayar dengan menggunakan mata wang negara diorang lah. Contohnya macam kalau diorang keluarkan dalam bentuk US dollar, dan kerajaan kena bayar balik dalam bentuk US dollar. Kalau diorang bayar dalam bentuk yen, dan kerajaan kena bayar balik hutang tu dalam bentuk yen. Offshore borrowing ni dia pula terdiri daripada dua lah, iaitu biasanya market loans dan juga project loans. Market loan ni dia meliputi contohnya macam global sukuk, samurai bond, dan juga project loan ni biasanya untuk buat projek lah. Projek dalam negara kita akan pinjam daripada pihak luar juga. Biasanya kita buat projek ni untuk kita pinjam daripada luar ni normally daripada World Bank lah. Contohnya kita nak melaksanakan projek-projek infrastruktur dalam negara kita, dan kita boleh pinjam daripada World Bank. World Bank ditubuhkan pada tahun 1944 lah, yang pada masa tu diorang tak dikenali sebagai World Bank, diorang dikenali sebagai Bank for Reconstruction and Development ataupun IBRD. Kemudian diorang tukar-tukar nama dan kemudian jadi World Bank lah. Dan Malaysia pula, kita adalah sebahagian daripada ahli kepada World Bank. Jadi bila kita jadi ahli kepada diorang ni, bermaksud kita ada fasiliti lah yang kita boleh pinjam daripada diorang. Pinjaman pertama yang kita buat daripada World Bank ni, kalau tak salah saya, suatu ketika dulu adalah pinjaman untuk projek hidroelektrik dekat Cameron yang berjumlah sebanyak 35 million US dollar pada masa tu, ataupun sekitar 131
juta ringgit pada masa tu lah. Lepas tu kan korang tahu kan yang kita pun pernah buat samurai bond dengan Jepun. Itu pun adalah pinjaman offshore lah. Lagi satu, orang pun selalu tertanya, bang, sebenarnya Malaysia ni pernah tak buat pinjaman daripada IMF? Kalau kita tengok pada tahun 1997-98 semasa krisis ekonomi pada masa tu, banyak negara-negara dekat Asia ni yang terkena tempias kemelesatan ekonomi, diorang buat pinjaman dengan IMF. Tapi pada masa tu kita tak buat. Okey, kita menolak pinjaman IMF. Dan kalau kita tengok dari segi rekod pun, dari segi pembacaan saya lah, setakat ni saya tak pernah lagi nampak bahawa Malaysia ada rekod dengan buat pinjaman dengan IMF. Saya minta maaf kalau saya salah, tapi kalau dari segi pembacaan saya, setakat ni saya tak nampak lagi lah. Dan kalau kita baca pun pecahan-pecahan hutang negara tu, kita tak nampak apa-apa yang berkaitan dengan IMF. Dan sebelum ni saya pernah cakap juga yang IMF ni dia lebih kepada untuk interfere ataupun membantu negara-negara yang ada masalah hutang yang teruk, ataupun negara tu dalam proses nak bankrupt ke kan. Dekat situlah baru IMF akan interfere ataupun memberikan bantuan. Akan tetapi macam kita tahulah, negara kita masih belum lagi pernah sampai ke tahap yang macam tu. Jadi sebab itulah kita mungkin tak pernah perlukan bantuan daripada IMF.